اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan himpunan ini mendapat rahmat dan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, minta kepada ayah-ayah yang ada di belakang untuk ke depan untuk memenuhi ruang di hadapan. Mudah-mudahan ada sahabat yang datang dari belakang boleh masuk bersama kita pada malam ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia daripada Allah dapat kita bersama-sama berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan hubungan ini tuan-tuan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelebihan bagi orang yang berada dalam majlis ilmu. Antaranya tuan-tuan disebutkan innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas khair atau kama qala. Disebutkan Allah, malaikat, seluruh makhluk di langit dan di bumi, sehinggakan hatta an-namlatu fi juhriha, sehinggakan semut yang berada di dalam lubang, wa hatta al-hut, sehinggakan ikan yang berenang di dalam laut. Bahawa Allah, malaikat, makhluk Allah di langit dan di bumi, seluruh binatang yang ada dalam dunia ini tuan-tuan, la yusalluna ala muallimin nas khair atau kama qala. Binatang-binatang tuan-tuan, mereka akan mendoakan kebaikan kepada manusia yang berada dalam majlis ilmu. Kambing yang duduk di luar, lembu yang duduk di atas padang, bewok yang duduk di longkang. Binatang tuan-tuan tolong doa, ya Allah, ampunkan simpulan demi simpulan selama mana dia berada dalam majlis ilmu. Kelebihan majlis ilmu ini tuan-tuan terlalu banyak, hebat. Kelebihannya tuan-tuan, luah yang Allah berikan, sekalipun orang yang duduk dalam majlis ilmu tersebut dia lina. Dapat. Sekalipun dia tidak, tetap mendapat kelebihan majlis ilmu tersebut. Dapat juga. Itu hebatnya tuan-tuan, walaupun lenang, kamu tetap dapat juga kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada malam ini mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak, berdosa dengan Allah, dosa sama manusia, dosa dengan ibu dan ayah dan sebagainya, banyak dosa yang kita lakukan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu, dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita berbincang ataupun bersembang dan berkongsi ilmu. Kita nak ambil satu tajuk, iaitu kalau tak salah ditulis dalam banner, ditulis ikhlaskah kita. Ataupun cara lebih mudah kita nak sebut, kita nak bincang tentang sedikit daripada perkataan ikhlas.
dan apakah kebaikan dan keburukan yang ada bila orang tu melakukan sesuatu benda dengan ikhlas, dan keburukan seseorang apabila ditinggalkan ikhlas tersebut. Kita nak jauh tu. Saya tak pandai nak sembang banyak tuan-tuan, takkan nak tembak seorang ni. Tu dah. Nak sembang banyak tak pandai. Dan malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita tak panjang rekah. 69 10 dah berhenti. Sebab dah kalah tuan-tuan mungkin lebih darjah. Saya pun tuan-tuan baru sampai dari Kuala Lumpur. Tadi pagi pukul 2 pagi daripada rumah di Morok keluar menuju ke Kuala Lumpur, ada urusan SIM. Baru sampai daripada Kuala Lumpur, sampai di Surau. Saya ini nak bergerak balik. Malam ni ada kemulai, kemudian kuliah subuh, ada kuliah duha, lepas tu khutbah Jumaat, lepas tu maghrib. Tak tahulah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan tuan-tuan dapat bersama-sama melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah. Ingat tuan-tuan, biar letih dalam kebaikan Allah, biar kita letih dalam membuat baik, sebab letih itu akan hilang, tapi kebaikan itu akan kekal. Biar letih buat baik Allah, letih mengaji, letih dengan kuliah, letih, biar letih dalam kebaikan, tak apa, sebab letih akan hilang, kebaikan itu akan kekal. Jangan seronok melakukan maksiat, sebab seronok tu rusaknya, dia akan hilang, tapi dosa maksiat itu kekal. Salah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua yang ada pada malam ini semua berterus-terus dalam melakukan ketaatan walaupun kita berada dalam segi keletihan, insya-Allah. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sebut tentang ikhlas ni, bahasa mudah yang kita boleh faham, maksudnya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, atau kama qala. Ataupun difaham dah. Baik. Maka tuan-tuan, ikhlas ni mana ni? Ikhlas ni kita beribadat an ta'budallah, kita melakukan ibadat kepada Allah seolah-olah Allah berada. Jangan mudah. Sekalipun kalau kamu tak nampak Allah sedang tengok kamu, tapi yakinlah Allah sedang memerhatikan kamu. Kita tak nampak, tapi yakin Allah sedang perhati. Lakukanlah amalan ibadat kamu kepada Allah dengan sepenuh keikhlasan. Buat baik. Dan ikhlas ni tuan-tuan, dia buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak bincang, sungguhkah kita ni ikhlas dalam ibadat kita apa? Semua. Saya nampak satu hadis tuan-tuan, hadis yang kita nak bincang. Nabi sebut ada 3-4 jenis manusia ni, dia melakukan kebaikan, tapi sayangnya kebaikan yang dia lakukan tidak ada keikhlasan. Benda baik dia buat, tapi bila sampai depan Allah, salah. Ada 3-4 jenis manusia. Baik. Hadis ni diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah ni tuan-tuan seorang sahabat Nabi yang lewat masuk Islam. Lewat nampak ni. Dia masuk Islam ketika Nabi dah berhijrah dari Mekah ke Madinah, dah 8 tahun lah. Abu Hurairah memeluk agama Islam ketika pada ketika tersebut adalah tahun ke-8 hijrah. Bermakna 8 tahun dah Nabi hijrah di Madinah. Nabi wafat tahun ke-11. Bermakna tuan-tuan, dia masuk tahun ke-8, baru dah memeluk agama Islam, baru beriman dengan Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW wafat tahun ke-11. Singkat waktu yang dia ada untuk luangkan dengan Nabi. Singkat, tak lama, dalam 2-3 tahun dia buang. Tapi tuan-tuan, hebat tak hebat Abu Hurairah, walaupun masa yang singkat diluangkan dengan Nabi, tapi Abu Hurairah antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis. Hurairah hebat kan? Hebat. Itu kita kemas baik. Abu Hurairah sebut tuan-tuan, katanya aku mendengar Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, inna awwalan nasi
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Allahu Akbar. Nabi sebut tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang mati syahid. Nabi sebut tentang orang pertama yang akan dihukum di hadapan Allah SWT adalah seorang lelaki yang mati syahid. Ulama sebut mati syahid ada 3 jenis. Syahid yang pertama namanya syahid dunia akhirat. Yang kedua namanya syahid akhirat. Yang ketiga namanya syahid dunia. 3. Baik, syahid dunia akhirat itu kan. Syahid dunia akhirat ni atas dunia dia diiktiraf sebagai syahid. Orang sambut dia tuan-tuan sebagai seorang yang gugur syahid. Orang tak mandi, orang tak kapan, tanam terus syahid lah. Sampai depan Allah, dia juga diiktiraf oleh Allah sebagai seorang lelaki yang syahid. Pemula ni tuan-tuan, hebat tak hebat, waktu atas dunia dia gugur sebagai syahid. Orang layan, tak mandi, tak kapan, tanam terus, orang panggil dia syahid. Atas dunia panggil lah. Sampai akhirat di depan Allah, lelaki ini juga Allah iktiraf sebagai seorang yang syahid. Dia diberikan layanan istimewa, dapat dinamanya syahid dunia akhirat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Hebatnya orang mati syahid ini tuan-tuan, dia boleh bagi syafaat kepada orang lain. Antara kehebatan, keistimewaan orang syahid, dia boleh bagi syafaat, dia boleh tolong. Bukan semua orang lah, ada hanya orang tertentu yang boleh memberi syafaat kepada orang lain. Antaranya mati syahid. Bukan semua orang dapat, hanya orang tertentu. Baik, syahid ini juga tuan-tuan, hak tersebut hanya orang tertentu saja dapat. Antara orang yang boleh bagi syafaat selain orang yang syahid ini, antaranya orang yang menghafaz 30 juz Quran. Banyak lagi lah, Nabi telah ulama dan sebagainya. Hak antara kita nak sebut ni syahid. Dan yang kedua, orang yang hafal 30 juz Quran. Siapa-siapa yang hafal 30 juz Quran, dia boleh bagi syafaat kepada 10 orang lain. Yang mana 10 orang tersebut dah confirm neraka. Tapi sebab hafalan dia 30 juz Quran, dia boleh pegang tangan 10 orang, bawa masuk syurga. Hebat. Hafal 30 juz Quran. Kita ni tuan-tuan 30 juz tak apa boleh. Dan kalau juz 30 kakak 30 juz mampu ya. Juz 30 tak apa. Tengok, berlambak nak berlambak. Bukan cakap hafal surah, nama surah tak. Berapa ramai orang tuan-tuan bila sebut ada seorang lelaki pengantin, seorang lelaki pengantin lelaki nak pergi nikah, tu imam suruh baca Fatihah. Sebelum kita akad nikah, kamu baca 5 surah Fatihah. Dia kata surah Fatihah mana? Saya tak hafal, tu imam minta maaf, jangan baca surah pelik-pelik. Tu imam kata tak apalah, dah kamu tak hafal surah Fatihah, kamu baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil. Padahal tu dia tak tahu nama surah. Makcik baca tengok surah Al-Bayyinah, Allah, makcik tak hafal. Tak apalah, dah tak hafal Bayyinah, makcik baca lam yakunil ladzina kafaru. Dia jangan balik. Padahal tu tengok, dia diberi nak hafalkan dekat hafal surah, nama surah pun tak apa boleh. Nama jenis zikir pun beringat. Hadirin orang ngendil
Hak tak ngantin lah kira ni hak ngantin ni dunia. Nampak kan dua nak dia reti ke datang ada soalan. Seorang pengantin lelaki bila nak nikah, tu imam kata baik sebelum kita nak mulakan akad nikah ni, saya nak dengar tu kamu istighfar. Baik, mula istighfar. Dia pun istighfar kan tu imam, dia kata ya istighfar. Dia pun sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu imam kata tak istighfar. Oh istighfar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Tak mau kira. Imam kata tak istighfar. Dia pun jawab Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Imam kata itu bukan istighfar, itu selawat. Oh selawat. Astagfirullahalazim. Hak Allah suruh selawat kan istighfar. Benar? Hak Allah suruh selawat. Bila kata selawat boleh tak istighfar, dia peningat. Tamat surat, lemak. Sebenarnya Lama apa ni? Lama. Pening nak. Nama jenis zikir pun tak tahu. Tambah nak surah apa nama surah. Nak surah apa surah lagi baik. Ya. Ada kepada kita mengalami tuan, ada tak yang sampai 30 juz? Hak Allah Taala. Mudah tak mana? Hak 40 tahun ke atas. Beliau ni lah. Payah tak? Payah. Saya beri tuan tak kahwiyah. Kalau dulu tanya. Alif B. 1 juzuk pembelinya. Ini. Kawan saya main tentang malam ini seorang. Antara salah seorang kawan saya tentang dia hafal 30 juzuk Quran. Nak apa payah tak payah. Nak hafal payah. Nak jaga hafalan lagi payah. Hafal 30 satu bahasa. Dah hafal 30 juzuk dan dada tuan-tuan. Nak kena jaga tak mau hilang. Nampak pula ni sehari paling-paling korang dia kata kena ulang, kena hafal 3 juzuk, kena ulang. Sehari. Hak baca saja pun juzuk tak sampai, nak suruh ulang 3 juzuk. Payah. Tapi kalau kamu boleh hafal 30 juzuk Quran, maka orang macam ni tuan-tuan dia akan dapat keistimewaan. Esok di akhirat boleh tumpang di syafaat. Habis itu sebab apa kita tak kalut, kita tak boleh hafal. Awak tak boleh hafal. Anak banyak. Anak kat 5 orang. Dari 5 orang, anak kat kecil sekali dari baru darjah 1. Awak tak pulun bagi budak darjah 1 ni dia hafal Quran 30 juz. Banyak orang kerana payah kita ni tak pulun sangat bab Quran ni kita ambil lekeh, bab bebel kurang. Bab akademik sekolah ada boleh pulun. Bab Quran ini masalah kita. Contohlah, tak apalah, tak mau panjang, cuma nak sebut orang yang hafal 30 juz Quran dia boleh bagi syafaat kepada orang lain. Baik, antaranya syahid ini dia dapat dunia pun syahid, akhirat pun syahid. Namanya syahid dunia akhirat. Baik. Yang kedua syahid akhirat. Baik, bila sebut syahid akhirat, dunia ni orang tak iktiraf sebagai syahid. Atas dunia orang mandi, orang kapan, layan macam orang biasa. Tapi dah sampai depan Allah, Allah panggil dia tuan-tuan, dia dihadapkan di hadapan Allah, Allah layan dia sebagai seorang VIP syahid. Walaupun atas dunia orang tak pilih syahid, sampai depan Allah, Allah iktiraf syahid yang dia juga dapat keistimewaan tersebut dapat. Untung hak ini pun terbaik. Hak dari masalah namanya syahid dunia. Masalah syahid dunia itu guna tuan-tuan. Atas dunia orang iktiraf sebagai syahid, orang tak mandi, orang tak kapan, orang panggil dia sebagai seorang syuhada, syahid. Tak nampak. Tapi dah sampai depan Allah tuan-tuan, Allah tak iktiraf langsung dia sebagai seorang syahid. Na'udzubillah. Kan? Hak tersebut ni tuan-tuan, akhirnya kata Nabi seorang antara orang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah, dihadapkan depan Allah, yang akan diputuskan hukumannya adalah seorang lelaki mati syahid. Baik. Lalu lelaki itu tuan-tuan bila dihadapkan di depan Allah, kata di sini fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Waktu dia dihadapkan di hadapan Allah, Allah ingat balik nikmat yang pernah diberikan kepada Allah, ingat balik. Fa'arafahu ni'matahu, Allah banyak balik nikmat yang Allah bagi. Allah tanya dia, hai ingat tak aku lagi nikmat kamu? Nikmat apa ni? Aku berikan nikmat kepada kamu
kesihatan yang hebat. Aku berikan kepada kamu. Kamu gagah perkasa. Kamu mahir dalam berperang. Kamu mahir dalam guna senapang. Kamu mahir dalam guna panah. Kamu mahir dalam bertubuh. Kamu mahir dalam guna bom. Kamu mahir guna pisau. Semua mahir. Tengok. Rembo sudah lagi bawang. Helikopter dia bawa, bat terbang dia bawa, batang kebal bawa, mahir sungguh, mahir. Nak tubuh dia paling hendak. Pakai pedang dia kemana? Semua pedang. Contohlah, bukan nak puji tapi dia juga. Hebat tak? Hebat. Allah beri. Allah tanya, kamu ingat tak aku berikan nikmat kepada kamu sia-sia? Ingat tak? Dia kata fa'arafahu, maka dia ingat nikmat tersebut. Dia kata, ya Allah, aku ingat sungguh ada nikmat. Allah berikan nikmat kepada dia tuan macam mana? Baik, nikmat itu tuan banyaklah atas dunia ni lama nikmat. Belum banyak kita kata tuan bahasa nak guna nak kata banyak ni belum lama nikmat. Jangan sebut banyak kali dah tuan. Nikmat atas dunia ni kalau nak banding dengan syurga, atas dunia ni banyak, tambah dengan syurga lagi banyak. Atas dunia ni tuan-tuan, nikmat ni masing-masing masa. Saya ada nikmat saya, tuan-tuan ada nikmat tuan-tuan, masing-masing ada nikmat. Budak-budak ada satu ada nikmat, budak Jahannam ada nikmat, masing-masing ada. Saya pernah tanya budak ada satu tuan-tuan, tanya dia apakah benda paling nikmat dalam hidup kamu? Budak dia satu jawab, benda paling nikmat dalam hidup dia apabila maut dia beli burger. Kalau maut dia beli burger, nikmat bagi dia. Dia semua tak apa budak. Tanya budak darjah 6, apakah benda paling nikmat dalam hidup kamu? Budak darjah 6 jawab, benda paling nikmat naik bisiklet turun-turun. Bukit. Naik bukit jenuh kan? Turun-turun dia kata nikmat. Budak darjah 6. Tanya muslimat surau Ubudiyah Taman Seraya, apakah benda paling nikmat dalam ibu dalam hidup ibu sekalian? Ibu-ibu akan jawab, benda paling nikmat dalam hidup apabila kita hutang orang kata halal. Beli kapek gaya nak bayar bangla benda tak apa lagi makcik saya halal. Oh, benda paling nikmat. Tanya kaum ayah di surau Ubudiyah, apakah benda paling nikmat dalam hidup? Dia jawab satu. Dia kata bila bini nikah dua. Benda paling nikmat, masing-masing nikmat. Cuma nak sebut tuan-tuan, benda yang paling nikmat dalam dunia ni adalah mati syahid. Paling nikmat. Kalau orang tanya kita tuan-tuan, benda apa paling nikmat dalam dunia? Jawapannya syahid. Paling sah. Dalil dia tuan-tuan Nabi sebut orang yang mati syahid bila duduk dalam alam barzakh, dia minta doa pada Allah, ya Allah, kembalikan balik aku ke atas dunia. Aku nak masuk berperang, aku nak gugur syahid, kemudian aku nak hidup pula, perang mati pula, masuk hidup pula, perang mati. Tuan, minta kematian itu berulang. Sebab sedap, benar sedap, kita nak ulang. Makan nasi sedap, sedap, tambah. Tengok hidusan syok tak? Syok. Ulang lagi lah. Sebab benda sedap. Benda seronok ni tuan-tuan, dia akan buat banyak kali. Nikah syok tak? Syok. Nikah tak? Sebab syok. Tuan-tuan, maka benda yang seronok dia akan buat berulang kali. Banyak kali. Ini benda yang seronok. Maka nikmat hisab syahid. Tuan-tuan tengok orang mati syahid, waktu nyawa keluar daripada badan, muka di sini, wajah di sini, zaman sedap. Nikmat untuk dia dapat. Dah dapat nikmat dalam solat, solat tak kira. Tu dapat nikmat besar. Kalau sudah tengok nikmat tu tuan-tuan, sudah tengok ada orang tua orang ni umur 50-an pun, dia dapat nikah dengan anak umur 18. Renyah dah bagi datang. Renyah. Berapa ni? Sonok. Kalau atas dunia pun nikmat mendapat sonok lah, apatah lagi nikmat paling nikmat iaitu syahid, paling sah. Baik. Maka Allah tanya berhasil lagi yang syahid, apakah benda, apakah nikmat kamu ingat yang kuberikan kepada kamu ingat tak? Ditanya. Baik. Allah tanya sepatah tuan-tuan,
Kalau kamu ingat dengan nikmat yang aku berikan, apa yang engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Apa? Baik, maka lagi jawab tuan, dia kata nikmat yang telah kau berikan kepada aku itu aku gunakan untuk berperang kerana membela agamamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah tanya, kamu ingat tak nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka lelaki jawab tuan, ya Allah, aku ingat nikmat yang engkau berikan kepada aku dengan kekuatan badan, dengan kemahiran berperang, dengan kesihatan yang limpah ruah engkau berikan pada aku gunakan nikmat tersebut, aku berperang jalanmu ya Allah, aku masuk dalam peperangan litakuna kalimatullah yang ulya, untuk meletakkan kalimahmu di tempat tinggi sampai aku gugur syahid. Aku gunakan kekuatan tersebut ya Allah, masuk dalam peperangan, aku cantah kepala berani, aku tikam musuh, aku cantah tangan, semua kuat sampai aku gugur syahid, semata-mata untuk letakkan tempat kalimah ya Allah di tempat paling tinggi. Semangat dia jawab tuan-tuan, Allah balas kata kadzaba ambuhu. Semangat dia jawab tuan-tuan, saya masuk dalam peperangan, saya buat sekian, saya bunuh penibat macam tu. Allah kata hambuhu. Bahasa kita tuan-tuan, hang kencing. Allah, hang sudah kencing. Sebab apa? Allah kata kamu masuk dalam peperangan bukan kerana nak letakkan kalimahku di tempat paling tinggi, bukan sebab kamu nak bela agamaku, tapi kata Allah, kamu masuk dalam peperangan, kamu bunuh musuh, kamu cantah kepala kawan dan sebagainya, semata-mata kamu nak orang puji kamu sebagai seorang yang banduna. Kamu nak orang kata kamu pahlawan yang hebat, kamu banyak dah bunuh musuh, ramai musuh yang mati dengan kamu berperang tersebut bukan kerana nak bela agamaku, tapi kamu nak orang puji kamu seorang yang gagah berani, pahlawan yang hebat dan sebagainya. Kamu tak layak dapat syurga aku, kamu dah dapat dah benda yang kamu nak, orang puji dah. Atas dunia orang melangi, orang puji dah. Orang pun layak sebagai syahid, tapi hang buat tu bukan kerana aku, hang buat tu kerana nak pujian, nak rabang dan tak ikhlas. Dia masuk peperangan dan dia tak ikhlas kerana Allah. Bila tak ikhlas tuan-tuan, Allah perintah kepada malaikat, wahai malaikat, pegang juga Pak Nuni, lempar suara. Dia bukan benda jahat pun. Dia masuk dalam peperangan, berjihad di dalam Allah, tapi kerana niat dia tuan-tuan, bukan kerana Allah tak ikhlas peperang, maka tempat dia tuan-tuan na'udzubillah parah. Nak sebut apa tuan-tuan? Itu kata ikhlas. Buat lain kerana Allah dia tuan-tuan. Walaupun kebaikan tu kamu buat benda baik, tapi kamu buat tidak ikhlas kerana Allah, bimbang keamalan tersebut Allah tak terima. Na'udzubillah. Salah. Ya. Sebab tu tuan-tuan, ulama dia tak satu benda tuan-tuan. Contoh mudah. Nak tengok kita ni mengaji ikhlas ke tak? Contoh kan? Nak tahu dia mengaji ikhlas ke tak? Tengok esok bila dia ajar orang ataupun dia sebut kepada orang, orang boleh terima. Nak tahu waktu dia mengaji ikhlas ke tak? Tuan-tuan, nak tahu kita mengaji ikhlas ke tak? Tengok bila kita cerita ke orang, orang boleh terima benda tersebut, orang boleh dapat. Itu tanda dia mengaji ikhlas. Tuan-tuan tengok tok-tok guru kita dulu tuan-tuan yang mengaji penuh dengan keikhlasan. Dia main ajar kita tuan-tuan, sedih-sedih semua. Sebab apa dia masuk? Sebab dulu dia mengaji ikhlas. Kita lah tuan-tuan, kalau mengaji tak kuat ikhlas, esok mengajak orang, ajak anak, ajak bini tak kuat ikhlas. Sebab apa? Sebab hang mengaji tak ikhlas. Tak boleh hati. Sebut-sebut dah, tapi tak boleh ingat lah. Sebab apa? Sebab waktu kita mengaji dulu ni tak ikhlas. Nak tahu ikhlas tak ikhlas, tengok waktu dia sebut ajak kat orang. Kalau orang dia terima, bermakna pengajian yang dia lakukan dulu ni ikhlas lah, insyaAllah. Dia berkawan, bersahabat, berukhuwah dengan sahabat dia, saudara. Duduk satu kampung, duduk satu taman, duduk satu negeri, duduk satu sekolah, duduk satu universiti dan sebagainya, berkawan, bersahabat. Kalau ikhlas dalam persahabatan tersebut, kalau ada pergaduhan, kalau ada perkelahian, dia takkan benci sahabat dia. Tak gaduh lah, tapi bergaduh lah.
Habis tanda dia ikhlas dalam bersahabat. Tapi kalau bergaduh benci dan sebagainya, bermakna waktu kamu kawan dulu kamu tak ikhlas sahabat kan? Salah. Ya. Waktu kawan dulu tuan-tuan jentik telok tak? Pasal kata apa? Waktu kawan dulu tuan-tuan berpeluk, bergaduh, berlawak, hartanya aku tak apa. Tapi waktu bergaduh tuan-tuan tengok muka tak? Ikhlaskah kamu berkawan dulu? Salah. Anda tengok dia ikhlas tak ikhlas, tengok waktu dia gaduh. Kalau tengok waktu bila dia gaduh dengan kita ni, kita tidak buka ngomong. Tak. Walaupun kita gaduh dengan dia ni, tapi kita langsung tidak sedar. Tanda dia ikhlas sungguh dulu kawan kita. Gaduh dekat tuan. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang marah ni cara nak bagi hilang kemarahan tersebut lama saja. Cara kamu nak bagi hilang marah adalah dengan kamu kenangkan kembali kebaikan hak yang berbuat. Hilang marah. Kita marah ke anak kita dalam marah dulu. Nak bagi hilang marah kata ulama, ingat ada tak kebaikan anak buat? Ada. Hilang marah. Kita marah kat kawan kita tuan-tuan, marah semua ni. Cuba ingat balik, ada tak benda baik dia buat? Ada. Bila ingat kebaikan tersebut, hilang terus marah tu, hilang. Cara nak bagi, hilang. Tapi hal ini masalah kita tuan-tuan, bila kita marah dia ni, seluruh kejahatan hak dia buat kita nampak, kebaikan hak dia buat kita lupa. Lupa. Orang main bola tuan-tuan, keeper 90 minit daripada minit pertama sampai minit ke-89. Hang sepak pilah guna pun dia lebih saja. Tak gol lah. Tapi main minit 90 boleh silahkan kalah 1-0. Habis tim dari ini depan, agak-agak orang sembang hak dia tempih 89 minit kau orang sembang hak lepas dalam kau. Orang nak sembang hak dia tempih orang hang lepas dalam kau. Minit dia. Hak kawan tempih 89 minit tak sembang. Hak dia bekerja keras tempih melompat boleh terbang ni haram tak sembang. Tapi bola kita gagal tak boleh sembang. Hak tu kata benar manusia. Ikhlaskah kamu berkawan dengan dia? Kamu tu satu pasukan dengan ikhlas tu. Sepatutnya bila dia terlepas tu tak apa, hampir banyak arah satu dia okey lah. Kalau aku duduk barang satu je, kalau aku tempih hari bergol. Betul lah. Bagi semangat bagi hak ni kata ikhlas dalam bersahabat dan seumpama contoh. Maka tuan-tuan tengok sahabat ni berperang berjihad di jalan Allah, tapi dia tak ikhlas tuan-tuan, sampai depan Allah Subhanahu wa taala Allah kata akan menghukum. Baik. Yang kedua, habis bila dilempak sahabat tadi tuan-tuan yang berperang di jalan Allah, dilempak ke dalam neraka, dihadapkan pula orang yang kedua. Siapa tu? Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Datang pula seorang lelaki yang kedua, seorang lelaki yang belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia juga banyak membaca Al-Quran. Begini. Ngaji agama, batu ajak ke orang, baca Al-Quran banyak. Bagus tak? Bagus. Right? Tapi dia sampai depan Allah tuan-tuan, fa'arrafahu ni'matahu. Allah banyak balik nikmat yang Allah beri dia. Allah kata, hai ingat tak aku bagi nikmat kau? Apa yang? Nikmat akal yang serik, suara sedap, pandai. Akal serik ni tuan-tuan, dia ngaji sikit kan, boleh semua. Jadi ya? Tak ya? Dia ngaji sikit kan, tapi dia tak payah. Ni akal serik. Ada orang tuan-tuan, tengok anak-anak kita. Anak-anak tuan-tuan sudah satu kelas, ada 40 orang. Cikgu yang sama, masa yang sama, subjek yang sama semua. Tapi awal anak orang tak 21, anak kita 41. Soalan akal. Anak orang Allah bagi anak dia otak cerdik. Anak kita tak berapa cerdik sebab ikut keturunan pak lah. Itu yang kita tak berapa cerdik. Maka dapat benda yang sama, tapi kawan tu boleh banyak, anak kita boleh sikit. Okay. Ada orang tuan-tuan, dia mengaji di sekolah, dia tumpu dalam kelas, dia buat ulang kaji pelajaran, dia buat kerja sekolah dan sebagainya. Balik rumah, bidu pula. Maka bila keluar keputusan dibuat Faisal tuan, dapatlah 90 juta. Hasil usaha keras. Tak apa? Ada lagi seorang budak tuan-tuan, dia duduk dalam kelas, dia jumpa adik wajar.
Hak cikgu tak rendah tuan. Balik rumah haram tak mengajar. Rejak sekolah tak apa, tuition lagi tak dia. Tapi bila main besar, sama orang dekat 90. Sebab apa tu? Akal. Sorry. Ada orang ngaji teruk, tapi mulut. Ngaji kok tentang ben makan tak, berak pun tahan tak. Sanggup ni, ngaji semua ni. Tapi bila jawab periksa tuan, dah kasih. Nampak orang? Hak ini semua Allah bagi. Maka lelaki ni tuan, hak dia hadap depan Allah. Dia ni orang mengaji agama, dia boleh hajar dan suara sedap dia baca Quran. Allah tanya dia, ingat tak aku bagi nikmat kau? Ingat tak? Fa'arafahu, maka dia punya. Ingat tak aku bagi kat kamu akal cerdik. Nah, kamu ngaji saja boleh, kamu faham dengan sempurna, kamu boleh baca Quran dengan sedap, dengan suara kamu yang hebat. Ingat tak? Dia tanya, Allah tanya kamu buat apa dengan nikmat kau ni? Allah bagi akal cerdik hamba. Hang ngaji. Allah bagi suara sedap hamba. Ada orang tuan, Allah bagi suara sedap, sedap ruh. Dah. Dia tak kena berdoa sampai 9 tahun pun dia tak ada. Tolong kita ni habis doa tak ada. Habis tahun duk dengar suara kebau. Tak apa dah. Tapi ada seorang sahabat tuan, bila dia cakap nyanyi syiar dengar suara. Ada orang sampai ada orang tuan, Allah beri kelebihan kalau dia baca Quran boleh jadi asbab orang lain masuk syurga. Asbab. Syekh Mishari Rashid Al-Afasi tuan, seorang syekh yang baca Quran famous seluruh dunia. Berapa ramai dah manusia yang bukan agama Islam dengar bacaan dia baca Quran bersuka. Ramai. Tak perlu dakwah pun baca Quran. Orang dengar cara bacaan pun sentuh jiwa. Sebab dengan suara yang sedap, dengan alunan yang mendayu-dayu, tak lebih. Hak budak buah pun dengar saya. Suara sedap. Ada orang tuan azan, suara sedap. Bila dia azan, orang tak nak main. Tak nak main surau, tak nak. Selama ni pergi mana? Duk pergi kelab malam, dia pergi karaoke, dia pergi pak surau haram tak main. Sama lah, surau kuliah ni pun lemak mana ni. Dia duduk tepi surau, dia duduk belakang surau, dia sebelah surau, haram tak main. Pergi mana ni? Kelab malam, sekali pergi karaoke, sekali pergi pak, tiap malam. Ada ni. Tiba-tiba dengar Tok Bilal azan. Azan hari tu pula beli. Sebab Tok Bilal ni baru nanti suara. Dia azan, berasa nak pergi. Sebab tak. Kita azan, orang nak main tak main. Sebab rasa pelik kan ni. Tak pada ni kan yang sedap. Cuma suara kamu tu boleh kedengaran yang kuat. Tapi kalau sedap, bonus. Apa? Panggil. Ada orang tu tak pernah masih surah, tak pernah main surah, pergi kelab malam, pergi ketik dalam. Sampai ada seorang suami tu dan dia mengadu kepada seorang hakim. Dia kata ke hakim, tolonglah saya nak serahkan isteri saya di rumah. Sebab apa? Sebab isteri saya ni tiap-tiap malam pergi kelab malam, dia pergi karaoke, pergi tiap malam. Tak apa. Hakim tanya sebab apa yang bini hampir dia ada jantan lain. Dia tak ada rendah. Habis tu dia pergi rumah buka tak mampu. Habis tu dia hampir apa? Dia kata hakim saya dah tahan dah. Dia dah malam duk pergi kelab malam, duk pergi karaoke, duk pergi pub, duk main cari saya. Kacau lah. Saya nak nari payah, nak nyanyi payah tu main. Rupanya harus lah. Bini ni cari dia. Tiap-tiap malam duduk di kelab malam, tiba-tiba dengar alunan azan ni tuan-tuan berubah dari kelab malam main surau. Sebab surau. Allah tanya kawan tuan-tuan, ingat tak aku beri nikmat kepada kamu? Apa yang kau pergunakan dengan nikmat tersebut? Lalu dia jawab apa tuan-tuan? Katanya di sini, aku telah belajar ilmu agama dan ajarkannya kepada orang lain dan juga membaca Al-Quran untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Aku buat semuanya Allah. Aku mengaji, aku mengajar, aku baca Quran dengan suara yang merdu semata-mata aku nak redha-Mu ya Allah. Allah kata dari siapa ya? Kata tak bohong.
Sebab apa? Sebab Allah kata, kamu datang ke pengajian, kamu tak ada kitab, kamu tak ada dengar, kamu pergi ke surau, kamu pergi ke masjid, dengar kuliah maghrib, dengar kuliah subuh dan sebagainya, kamu mengaji. Lepas tu kamu ajak pula orang dengan apa yang kamu belajar. Kamu baca Quran bukan semata-mata nak redha aku, tapi kamu buat semua benda ni sebab kamu nak orang puji kamu. Kamu orang alim, kamu orang banyak ilmu, kamu menjawab semua persoalan, kamu baca Quran seorang kamu sah. Hanya orang puji ya. Kamu kan nak redha pun, kamu buat semua ni semata-mata nak orang puji. Tak ikhlas. Dia mengaji tentang dia macam mana bukan sebab nak redha Allah tak, tapi nak bagi orang kata dia rajin nak mengaji nak tua-tua wali dia nak lah. Muda-muda pun rajin mengaji nak. Muda lagi nak boleh mengajak nak boleh ceramah nak. Dia nak orang beli tu. Tu dengan dia takut tidak benar. Sebab bila sampai depan Allah tak ada. Hang mengaji punya jauh Jakarta ratus kilometer, 1000 kilometer kerak. No, saya no. Ya. Pergi mengaji, apa baca, dengar tu guru baca syarah kitab, lu dengar mengaji hak tu mengaji hak ni, mai balik cerita belakang orang, baru baca Quran, semata-mata nak orang puji kat kamu kata kamu seorang sah. Azan. Baik, ada apa? Iklan. Maka tuan-tuan, mengaji dadah kitab dan sebagainya bukan kerana nak redha Allah, tapi nak orang puji kamu sia-sia. Maka Allah katakan, data kamu orang, wahai malaikat, pegang muka ini heret usaha. Dia buat apa tuan-tuan? Dia datang mengaji dadah kitab, buat benda baik, baca Quran. Tapi sebab ikhlas dia tak ada tuan-tuan, tempat dia neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga tuan-tuan, soal ringkas yang kita sebut. Yang ketiga datang pula, dihadapkan pula seorang lelaki yang dermawan. Didatangkan pula tuan-tuan seorang lelaki yang ada harta banyak harta. Nah, lalu tuan-tuan Allah kurniakan kepada rezeki yang luas, lalu dihadapkan menghadapan Allah. Fa'arafahu ni'matahu fa'arafa. Allah banyak beri nikmat yang kau berikan. Ingat ya? Allah kata dia, hai ingat tak aku beri nikmat kat kamu rezeki nyembah roh, ya? Allah bagi keadaan tuan-tuan gaji sebulan 30,000, bermahal sehari 1,000. Kita kerja dekat nak mampu sebulan berapa nak? Dia tak kena kerja sehari 1,000 masuk bulan, sebulan 30,000. Hak lagi banyak tuan-tuan sebulan 30,000. Ada tak? Nikmat melimpah roh banyak. Ada seorang lelaki datang jumpa saya tuan-tuan, dia bagi tahu bini dia sedang kerja di Riyadh, negara kerja orang seorang jururawat nurse. Pergi sampai macam dia kata awak video kursi tak ada orang sampai video. Dia kata dah duduk di sana, penginapan orang bagi, makan orang bagi, gaji diperbayar sebulan 12,000 di sana. Dia buat. Kemudian tiket setahun 2 kali cuma kira 16 kali cuma boleh. Kalau nak beli setiap bulan boleh, guna duit sendiri. Setahun dia bagi 2 kali ya, cuma tiket. Itulah. Dia tak apalah pergi 16 kali baru balik. Kalau nak balik kerak ni guna duit 12,000 tuan-tuan. Makan ada dah, penginapan ada dah, masuk duit bodoh ya. Bukan masuk ku bini, kau laki ya. Laki dia duduk sini tuan-tuan, anak imam, bini ada orang. Cukup bulan tuan-tuan dapat gaji 12,000, isteri akan menghasut 10,000 di sana. Buat ni. Baik ni duit Riyadh tuan-tuan. Kita bergerak di sini tuan-tuan, dapat 12,000. Sebab duit dalam sana 12,000 bodoh tu sebulan. Dia bukan buat apa pun, dia duduk di rumah goyang kaki, hambat lipah, sapu sawang tu kan. Dia bukan buat kerja apa pun, duduknya itu dah tuan-tuan. Bulan masuk 10, 12,000 bodoh lah. Banyak tak nyaman? Kita kerjakan nak mampu, dunia mampu orang semua. Nak dapat 10,000 tuan-tuan, boleh setahun. Tapi kumpul setahun tuan-tuan, setahun dapat. Cuma setahun tu nak makan mie. Nasi dia kan baru dia kumpul
10,000, tiba-tiba dia tak ada kumpul, sebulan masuk banyak tak nikmat? Banyak. Allah tanya dia, kamu ingat tak nikmat tu? Dia kata ingat. Baik, apa yang kamu gunakan dengan nikmat tersebut? Kamu apa? Allah jawab, kamu buat apa dengan nikmat yang aku berikan kepada musuh? Maka dia jawab, apa tuan-tuan? Dia kata, nikmat tersebut ya Allah, aku gunakan tiada satu jalan pun yang engkau makhlukkan supaya diberikan derma kepadanya, kecuali telah saya dermakan harta saya padanya. Yang apa tuan-tuan? Bila Allah tanya nikmat yang banyak, kamu buat apa? Dia jawab, setiap kali kamu nak aku derma, aku akan derma. Ataupun bahasa lebih mudah, setiap kali orang meminta, aku tak pernah tolak, pasti gua lagi. Dan kita rancang tabung kutipan wakaf, derma dan infak untuk pembangunan pengurusan surau kemudian. Nah, lancar tabungnya jalan. Hari siapa yang dengan seorang lelaki ini, bila sampai kepada Allah nikmat yang terlalu banyak, dia kata setiap kali tabung lalu saya tak pernah lupa saja. Lagi lalu sampai ni dia. Contoh ada contoh, maka tuan-tuan, bukan sifat yang tak ada, sifat yang terpuji, sifat yang paling baik. Nabi kata kalau orang minta tolong, Nabi tak tolong, Nabi akan cari sahabat tolong. Ada sahabat minta tolong, Nabi tak mampu. Nabi tanya sahabat ni, wahai sahabat, siapa boleh bantu kawan kita ni? Siapa ni? Nabi tolong saya. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Bantu orang. Nabi sebut tentang al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun ilan nar. Nabi sebut orang yang berikut tuan-tuan, dia akan jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, wa qaribun ilan nar, dekat dengan neraka. Sebenarnya bakhil, berikut. Tak pun lalu banyak dia renyah. Dia melontarkan senyuman masuk dalam tabung. Sebab zekah dia, zekah kalau tak tak balas betul nak punya tu zekah. Tapi takkan nak bayar duit api dan duit api surau. Dekat tempat tinggal 4 habis sebulan, pergi kat DMB, berapa tinggal habis? 40 renyah. Betul tak? Renyah saja tuan-tuan tak dapat. Renyah saja kat DMB dia bayar tak? Tak. Maka perlukan duit renyah apa? Oh, tak boleh pun banyak, pun sikit. Tak boleh pun sikit, pun dekat mana mampu dulu dah. Dulu tuan-tuan, saya marah orang bubuh gaji banyak tapi dia bubuh RM1. Gaji banyak tapi tak boleh tak boleh RM1. Dia naikkan duit jatuh kau ni. Dia tak ada penambahan RM1 tu. Marah kita ni, awak pun RM1. Dan ni tak mau marah, nak ubah ya. Nah, sebab nak ubah balik pemikiran kita ni tuan-tuan, kena ubah. Nah, kena ubah balik. Sebab saya tertarik dengan satu kes peristiwa yang berlaku dalam sebuah bank. Perompok ni masuk tuan-tuan, dia masuk nak rompok bank. Bila dia masuk dalam bank tersebut, orang ramai. Perkara pertama sekali perompok ni buat, dia kata dekat orang ramai, wahai sekalian manusia yang ada dalam bank ni, kami main nak rompok duit bank, kami main nak ambil duit bank. Duit dalam bank adalah milik negara, nyawa yang ada pada kamu milik kamu. Kami main nak ambil milik negara, bukan nak ambil milik kamu. Bila orang dengar macam ni tuan-tuan, orang kata apa? Betul tak? Bukan duit aku pun ikut sekarang, ambil dengan bunuh aku dah. Orang berasa selamat 50%. Sebab apa? Sebab perompok dah berjaya tukar pemikiran orang dalam tu. Dia ubah pemikiran. Orang tu fikir bila ada rompakan, saya kira bunuh, ini tebusan, saya ada secara dekat tu, perompok masuk dia ubah. Kami tak kacau, kami main nak ambil duit bukan duit apa pun, duit negara. Maka tolong bagi kerjasama, kami main nak ambil duit ke duit Allah. Orang pun kata ambil dia ke duit tu. Senang tak kerja? Senang sebab dia ubah pemikiran. Wah, saya pun nak ubah juga dan tak mau marah. Tuan-tuan nak bos RM1, ya, jangan tak buh. Nak bos RM1 kan, nak bos 5 bang, nak bos upah ikut sekarang. Sebab duit tersebut akan jadi manfaat untuk kamu lah. Kamu pun banyak, manfaat kamu banyak. Kamu pun sikit-sikit tu je lah.
Ada orang dia bos sedikit tapi manfaatnya banyak. Sebab dia mampu dekat tu. Dia tak boleh banyak dekat sengit. Bos banyak syok. Masalah kita ada banyak tu, dia boleh mampu pun sengit. Maka sengit yang dia bos sama macam orang kaya bos sengit. Tahu? Karena tahap dia. Tapi kalau kita duit banyak dan mampu duit lebih, maka boleh. Kalau kurang, rugi tak. Tu je. Nak tukar balik pemikiran. Dulu marah orang main lena. Dengar kudah maret lena, kudah suruh lena, khutbah apa lena, betul lena. Lalu tak apa, nak lena dengan murah ya. Nah, nak main bila kudah walaupun kamu nak lena boleh, duduk belakang-belakang ya. Lena, janji duduk dalam kudah main ya. Dengan tak main. Main ya, duduk belakang dah tahu nak lena letih ini, duduk belakang. Tapi dah tahu dah ngantuk letih nak lena, main duduk sedang-sedang mengeroh. Haknya orang panggil dia lapar siku tanah. Dah tahu dah nak mengeroh, main ni sebab ni, belakang. Main. Tak ada masalah, kamu nak tidur pun tak apa, belakang. Nak ubah balik, pemikiran. Tak boleh nak main setiap malam, main 10 kali. Tak boleh main setiap minggu, main 9 kali. Lepas main dah dekat mana kamu mampu, satu bagian kamu. Allah, tengok rompak. Lalu tengah dia rompak, dan tiba-tiba ada seorang perempuan nangis sok. Perempuan dia dah nangis lama. Kami main nak rompak bukan nak rukun. Kalau main nak rukun, aku main balik. Nak apa lah tuan-tuan? Perompak ni dia fokus dengan kerja dia apa? Dia main nak rompak, ambil duit lah. Tapi kalau dia main nak rompak, kemudian dia tambah pergi rogol orang, pergi bunuh, pergi kacau penukil ni, plan rompakkan sebutkan ni masalah. Dia plan siap-siap lah. Ada plan dulu juga. Kalau dia pergi rogol orang dan sebagainya, masa tu akan hilang ni. Salah tak? Salah. Payah nak berjaya. Tapi bila dia fokus pada kerja nak buat, ambil duit lah. Dia kata apa? Jaya lah. Kita perlu juga tuan-tuan, nak berjaya kena fokus dalam satu bidang. Dudukkan balik. Sebab dalam universiti dia bagi siapa usuluddin, syariah, nilurah dan sebagainya, bagi siapa. Sebab kalau anak pula semua boleh. Bukan tak boleh ambil semua, boleh. Tapi pula satu bidang, hak ni mesti. Hak bidang syariah, dia akan pula semua bab syariah. Tapi bila main bab usuluddin, bab tauhid, dia mengaji, tapi asal tak ada lama, tak kait besi. Nak ambil kefahaman. Sebab dia nak pulun bab fiqh. Hak ngaji bab tauhid, dia akan mengaji secara mendalam. Fiqh ngaji tak? Ngaji, cuma ambil asal. Betul? Tapi kalau semua kamu nak ngaji secara mendalam, tak boleh apa. Payah nak jadi pakar dalam satu bidang. Semua benar boleh. Kamu kerja kamu, contohnya kerja kita ni doktor, ataupun kerja kita ni tuan-tuan, cikgu. Tapi bila rumah kita bocor, kita nak buat dayak balik. Baik bocor kita nak buat, wiring kita nak buat, mampir buat. Boleh. Tapi kamu tak akan jadi pakar dalam satu bidang. Tu pun tak pakar, hak ni pun tak pakar, ni pakar dia buat dulu Sebab tak bukan. Kalau semua nak buat baik, kamu jadi buat baik semua. Hak ni pun ini. Betul tak? Dah selesai bab ni pun sebab tu lah. Kalau nak pergi ke semua, tengok rombak ni dia fokus. Tak boleh nak main kuliah maghrib, main ke semua. Tak boleh nak, dia tak boleh nak main istiqamah. Tiap-tiap malam, pilih malam mana hak kemana. Fokus malam tu. Saya tak boleh nak pergi malam lain, tapi kalau malam kami, saya tadi surau. Tahu? Perempuan ni pun ambil media tuan-tuan, lari masuk dalam band. Duduk dalam band, dah jalan dah, pakai buka topeng. Bila buka topeng, adalah seorang budak yang paling muda, baru join dulu. Dia kata kat bos, sekali kita balik, kita kira duit berapa banyak kita ambil malam ni. Bos dia kita suruh kira, kena kira bos, tidak kita nak tahu mana banyak kita duit. Bos dia kata orang muda kan. Sebab apa? Suruh kira. Habis tu bos nak tahu banyak mana kita curi. Bos dia kata sekali malam, balik, duduk depan TV, buka TV lah. Budi utama akan keluar, dia akan beritahu ada rompakan berlaku di sekian-sekian menyebabkan kehilangan RM sekian-sekian. Nak tu?
Anak kira orang. Kalau kira orang, dia buat apa? Sebab apa dengan pengalaman dia tahu lah. Setiap kali rompak, beritakan orang. Kira-kira sama, tak nak kira. Maka nak apa dan pengalaman lebih penting daripada ilmu. Dia lebih penting. Mengaji dah bab umrah, mengaji bab haji tentang ngaji dah ni. Sampai Mekah tidak ada orang pengalaman yang tolong. Dia kena ada sebab tu disertakan mutawif. Orang pengalaman. Dia tahu. Betul. Mengaji dah bab jenazah. Nak mandi jenazah, nak kapal jenazah. Ngaji buat disurau. Kita pun tengok jenazah sambil kapal dia ni jenazah. Kawan kita dia berlakunya kita duduk buat mandi jenazah. Dia gelak. Kita pun gelak tengok jenazah gelak. Berlaku dari lah. Kita mengaji cara nak mandi dan kapal jenazah. Tiba-tiba ada jenazah berlaku dalam kampung kita tuan, kita pun tak tahu. Kena ada orang pengalaman. Kalau sekadar ilmu kamu, dia mengaji jenazah gelak. Berlaku lah. Tapi kalau hak jenazah putih pun gelak, berlaku lah. Anak pengalaman, payah lah. Payah. Kena ada orang yang berpengalaman. Tengok. Maka pengalaman lebih penting dah. Baik. Perompak tadi kita tunggu berita ni. Supervisor, pengurus bank nak jumpa supervisor, bagi tahu tolong report polis cepat kita nombor. Supervisor kata bos, sebelum kita report, apa kata kita balas $10. Lepas tu kita tambah dengan 70 juta yang kita songgak selama ni, baru kita report polis kata kita kena rompak $1. Lepas balas rompak ambil balas 20 ya. Lepas balas 10 campur dengan duit selama ni 70 juta hak hilang ni kan, tak terjawab sampai dah buruh daripada rompak sampai. Betul. Ambil. Ni orang panggil sambil menyelam kedarah tu. Balas tu. Dekat minum lah. Balas tu. Rompak pun tunggu dengan berita. Tiba-tiba pembaca berita beritahu hasil rompakan berlaku hari ini menyebabkan kerugian RM 1 juta. Perompak ni berdasarkan pengalamannya, uncang beg hak dia ambil tu tak ambil satu ya. Tapi buat pemerintah kata sampai. Tu kan. Kalau kita tinggal paling lah uncang. Tak kot memang banyak ni ya. Tak puas hati dendam kira. Panggil anak buah mereka. Anak buah dia kata kira apa dia dapat hati ya. Tak mereka orang. Kira-kira sudah 20. Kira lain 20. Kira lain 20. Sampai dapat hidung 20. Awak yang membaca berita bagi kita sampai. Tapi hak dah kat kita ni 80. 20 guna. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia kata ada perompak lagi besar dalam berita. Kenapa? Tu gambeng. Lagi besar lagi dah. Kita balas 20, dia balas 80 lagi besar. Maka nak apa dia kata lagi bagus jadi orang pandai lah, tak jadi orang bodoh. Sebab orang bodoh dia rompak 20, orang pandai rompak 80. Orang bodoh rompak 20, nyawa terancam, jadi dalam pencarian polis wanted. Orang pandai rompak 80, masuk berita tak, saya rasa kesalah sebab bank saya rompak, padahal dia rompak. Masuk berita sebab pandai. Tak maklum kan, kalau orang bawah dia buat jahat, memang kejahatan itu tak dinafikan jahat. Tapi kalau orang atas buat jahat, lagi jahat Allah. Betul kan? Orang bawah dia rompak dekat 20,000, dekat 30,000 Allah. Orang atas dia rompak 3 juta, 4 juta, 4 bilion, 5 bilion, tak mengenal 20,000. Tapi hak nampak jahat mana? Allah. Hak balas sempur suatai, hak balas apa hijab romotai balas sah, hak ni kita tangkap betul lokap. Tapi hak balas kilang hijab tak ada. Hak tak faham kita banyak tu. Kadang kita benar sedih nampak guna lurah. Orang hak buat jahat ni kita, hak bawah ni nampak kejahatan yang mat, tapi hak perompak sebenar orang tak nampak. Jadi zaman apa kan? Nampak orang dan nak bagi tahu kalau orang bawah dia buat jahat memang jahat, orang atas lagi jahat. Sebab kalau anak muda dengan anak dara umur 20
umur 20, 25 tak pakai tudung, tak sembahyang, tak tutup aurat, anak apa? Sama lah nak keluar pun pemuda zaman tuan tak sembahyang, tak tutup aurat dan sebagainya, tahu tak? Oh, dah. Tapi kalau orang tua tak sembahyang, orang tua tak tutup aurat, orang tua dan sebagainya tuan, lagi teruk budak-budak. Kalau dekat umur dekat 50 pun rambut macam pintu gerbang ni, nak kata apa? Lagi teruk pada anak muda. Ya. Kalau orang miskin tak sedekah tuan-tuan, orang miskin dia tak sedekah, elok tak? Tak apa elok. Dia miskin, dia boleh sedekah, tapi duit dia kurang, boleh sedekah tak tuan-tuan? Boleh bagi sikit tapi tak sedekah, elok tak? Tak apa elok. Tapi kalau orang kaya tak sedekah, lagi elok. Timbang itu ya. Cuma sebut pada dan nak ubah balik pemikiran, dermalah pada mana kamu nak derma. Begini. Orang nak mohonkan, nak tipu, nak bercakap betul kan nak mohon, terpulang. Kadang aku tak derma, kan dia mohon. Dia bukan nak minta derma pun suruh nak rasulah, tak nak kalah dia. Kita tak tahu dia mohon, bayar. Dia minta sedekah, bagi. Kalau tak percaya, bagi si. Kalau percaya, bagi mana? Betul tak? Dua-dua akan dapat pahala. Tengok macam tak percaya, bagi dia. Bagi si. Kalau dia mohon dengan, kalau dia buat betul dia minta sedekah, kita dapat satu pahala. Tapi kalau dia mohon, dua pahala. Satu pahala kita sedekah, yang dua pahala kita keji. Dua pahala kan? Bagi ya. Ni tak kita tentang ni kata dekut. Aku kata bakil ni tentang Nabi sebut dia jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dekat neraka. Bakil. Dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan, bakil dengan syafih. Bakil ni maksudnya dekut, syafih neraka, dekut. Cuma beza ya, bakil ni dia dekut untuk orang lain, untuk diri keluarga apa? Makan dengan kawan-kawan ni. Kalau makan lepas satu meja ni, dia makan dihusuk dengan TOF. Dia bergerak RM5, dia kata lagi tak cukup buat tambah. Nak cukup pun nak bayar RM1 lah. Dia pun RM5 tu. Memang kapan dia makan lah. Nak bayar orang beri lah, tak bayar. Dia kebut, ini namanya bakil. Tapi kalau dia bawa anak bini dia pergi makan, balas dan chicken chop ke, lencok, makan apa pun, ratih dia. Untuk keluarga dia tak apa, untuk orang tak boleh. Ini namanya bakil. Tapi syakih pun tuan-tuan, untuk orang dia tak pergi. Nah, untuk orang tuan-tuan, dia mau jadi juga RM5, dia tak bayar. Tak, satu pasal, bila makan dengan anak bini ni, dia bawa anak bini dia makan tuan-tuan. Lepas tu sebelum kau tu minta order, dia pesan siap dah ke anak bini dia, hampa nak makan apa, makan hari ni, jangan dipakai tu ya. Dengan orang pun dia dekut, dengan anak bini pun kurang. Ini namanya syakih. Duk nampak hak syakih ni lama kot dalam kaya. Kalau nak, nah insyaAllah tak ada, bakil tak ada, syakih lagi tak ada. Derma, lagi ya. Orang minta derma tuan-tuan, tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh nak buat mana pun, layan dia gelap. Cakap gelap. Ini tak. Nampak dah, dia dah sebab dia pergi rumah orang minta derma buat kamu, dia tengok-tengok ni. Dia tutup pintu belakang kau bangga. Tutup tirai, suruh anak merah kau gosek. Anak dia bantu dia kau nampak bingung lah. Sebab nak berlakon seolah tak ada orang di rumah. Lepas tu Assalamualaikum, 3 kali tak jawab, belah, dia buka balik bangga. Kawan tu nak minta sedekah bukan nak rompak. Apa salahnya kau minta orang yang ni benar-benar meniaga apa dia bawah. Hak tu kata Fernand, bakil, dia takut harta dia. Kau tu minta, dia kata bukan tak mau bagi, takut kena mohon bagi sikit dia. Dia tak kena buat RM2 lah. Jadi ya, boleh jawab hak kita. Tapi tuan-tuan punya kedekut ni, takut harta habis, sanggup tutup mangga bakat mana nak makhluk. Tu tak harta derma, hak disebut dalam hati tuan-tuan. Kawan dia kata depan Allah, nikmat yang diberikan oleh mulia Allah kepada aku, segala nikmat yang kau berikan, rezeki yang limpah ruah, aku gunakan nikmat tersebut. Tak pernah orang minta aku tak beri.
semua bagi. Minta surau aku bagi, wakaf masjid bagi, anak yatim bagi, semua bagi. Sebab apa? Semata-mata nak cari redha ya Allah. Allah balas kata kadzabta hambung. Hang tipu. Hang bagi duit tersebut, hang derma kat sekian, hang bagi kat kau ni, bukan hang nak cari redha, tapi hang nak orang puji. Hang ni seorang dermawan, murah hati. Hang nak orang puji, hang nak orang sembang. Kalau nak minta derma, pinta kat balong. Bapak dia lagi. Paling-paling orang lima dia datang orang puji tu bagus semua lah. Kalau pindah dah dapat kan. Kamu nak pujian tersebut, orang dah puji kamu, kamu tak layak masuk syurga, malaikat pegang muka Pak Dong ni heret 50 orang. Tiga-tiga hak tersebut di dalam 3-4 jenis manusia yang berjihad di jalan Allah, yang mengaji agama, hak baca Quran, hak sedekah tuan-tuan. Mereka bukan bab munkar, bab baik, melakukan kebaikan, benda jahat, benda baik, tapi yang masalahnya tidak ada keikhlasan dan tidak ada niat dia beza. Bila niat berbeza tuan-tuan, amalan tersebut bila sampai depan Allah tak berkat. Habis. Sebab tu nak tanya tuan, kita ni ikhlas ruh kan? Mas saya ikhlas ke? Kamu ngaji ikhlas, kamu sedekah, kamu umrah, kamu haji, segala kebaikan yang kamu buat, adakah benar kamu ikhlas kerana Allah ataupun kamu nak benar? Nah, kalau kamu nak benar, kamu dah tertipu dengan dunia. Allah sebut dalam Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Orang yang takkan tertipu dengan dunia, orang yang mengharapkan balasan ganjaran Allah bagi hari kiamat ni, bukan dunia. Tak. Dia buat baik kat dunia ni, dia bukan nak ganjaran lalu, dia nak esok di akhirat Allah ni. Ini orang yang tak tertipu dengannya. Tapi kalau dia buat nak ganjaran kat dunia, dia bimbang, kamu dah termasuk dalam golongan yang tertipu dengan dunia. Bukan buat benda jahat, main perang, berjihad, berjuang agama Allah. Dia buat macam berjihad, juang tentang bukan sudah perang macam tak. Ada orang berjuang tentang nak pertahankan jawatan kuasa surah masjid. Ini kecoh, memang Allah musim lah mesyuarat, masjid-masjid mesyuarat, main berkurang. Bagus apa tu nak pegang jawatan kuasa. Tak apalah kalau baru nak pegang, nak lumpah untuk buat kebaikan, silakan. Kalau selama ni masjid itu dah buat tiap-tiap malam bulan maghrib, bila dia pegang kuasa, dia tambah bulan syak. Lepas maghrib sambung syak. Tak apa. Selama ni orang buat bulan subuh, cuma satu dia dapat pegang-pegang jawatan, dia buat tiap-tiap pagi bulan subuh. Tak apa, semakin baik. Tapi ada masalah berebut jawatan tuan-tuan Masjid Surau semata-mata nak pegang jawatan. Hak sudah ada cancel semua. Ada tak? Lampak. Kamu buat ni kerana Allah ke kerana benda ni? Tak. Ramai tuan-tuan yang berada di hadapan Allah, yang amalan dia buat itu je. Kenapa ni? Ya. Seorang ulama balik daripada satu tempat tuan-tuan untuk sampai satu tempat dia nampak satu pokok orang sedang melakukan sembah. Dia sembah pokok syirik pada Allah. Dia sembah. Dia tengok pokok ni tuan-tuan, orang bersembah dia hangat hati. Dalam hati dia nampak dia selagi mana ada pokok ni, lagi itulah orang bersembah. Dia nampak orang tak ada yang tak bukan, aku kena hilangkan pokok ni. Tak nampak orang. Dia balik ke rumah, pegang kapak tuan-tuan, dalam perjalanan nak ke depan pokok ni, bawah muh. Sebab orang syirik kepada Allah SWT. Dalam perjalanan syaitan main. Syaitan kata nak pergi mana tu? Syaitan tu kata nak pergi depan pokok ni, orang syirik banyak kepada Allah. Syaitan kata biar tugas syaitan. Syaitan dan tugas dia akan suruh kita buat jahat. Kami dah buat baik, dia biar. Dia kata tak apa nak terbang. Syaitan kata baik, kalau kamu nak terbang juga pokok tersebut boleh, dengan syarat langkah mayat bulu. Dia dah. Banyak kedua. Tok Guru tak cakap benar tuan-tuan, nak kedua boleh main. Tok Guru nak kedua main, ajak dia kedua. Syaitan baru nak buka silat tuan-tuan, Tok Guru dah cakap benar apa? Baca kursi ya. Nerak dia dah ni. Kalah tak? Kalah. Banyaklah cara tuan-tuan buat dengan perlawanan tersebut. Syaitan tak mampu nak lawan dengan Tok Guru ni. Hebat semua.
Syaitan kata aku tak mampu lawan, kamu terlalu hebat. Cuma aku minta tolong jangan tebang pokok dengan. Aku janji kalau kamu tak tebang pokok tersebut, setiap pagi aku akan letakkan satu uncang mah di kaki kamu. Tiap pagi uncang mah. Tunggu ni ingat aku dulu dan uncang mah. Lami 9 gram kat 10 ringgit. 9 gram. Kalau satu uncang kan banyak tak? Ya. Tak apa, berhutang kalau tak ada esok pagi tak jadi depan balik. Bangun esok pagi dan tengok satu uncang pakai kaki. Ada. Sono tak? Sono. Orang sono dia tak akan jadi mendapat uncang mah. Esok pagi bangun ada lagi uncang. Kali 3 bangun ada lagi uncang. Kali keempat, kali kelima, kali keenam tak ada. Dia kata aku kena kencing dengan setan. Kena muhung lah. Setan tak dipakai, muhung ya. Kata nak uncang tak apa. Maka dia pegang rapak, kena di bawah. Kau. Dan dalam perjalanan jumpa lagi setan. Saya tak bilang, tapi dia mongkok. Setan kata dengar dia. Dia kata tak kena terbang lah. Syaitan kata nak terbang boleh, langkah banyak puluh. Keliru. Tok Boni bila dengar kata dalam kamu baru nak percaya kursi, tak ada percaya kursi, kursi juga kata dia. Benar ya. Kalau tak tengok orang nak lawan tak mampu, nak main tak mampu dah. Macam mana kamu kuat dengan ni? 2-3 hari lepas, minggu lepas aku main lawan kamu kalah. Tapi kali ini main sebab apa aku tak tewak? Sebab apa? Maka syaitan kata, kamu tewak wahai Tuhu, sebab minggu lepas kamu datang bawa kapak yang sama, jalan yang sama, pokok yang sama kamu nak tebang, tapi niat kamu berbeza. Kamu datang bawa kapak tersebut, kamu datang jalan ini, kamu datang nak tebang pokok tersebut semata-mata kerana marah orang yang melakukan syirik kepada Allah. Maka kamu datang nak tebang pokok kerana marah orang syirik. Niat kamu lillah ta'ala, kamu kuat. Tapi hari kamu main bawa kapak yang sama, pokok yang sama, laluan yang sama, tapi niat kamu bukan marah orang syirik, tapi kamu marah aku tak mengucap maaf. Maka niat kamu dah berbeza, kamu kalah lagi. Kerana niat jadi beban, habis dia Tuhu lagi ya. Kita dan Tuhu dengan Tuhu habis. Tak ada apa, macam kamu habis. Tahu kalau Tuhu pun telah dengan syaitan, kita lagi ya. Itu katanya. Sebab itu tuan-tuan, ikhlahkan dalam perbuatan amalan yang kita buat. Sebab benda itu tuan-tuan, mudah-mudahan sampai depan Allah, nikmat yang kita akan peroleh adalah segala amalan yang kita buat Allah terima maka. Alhamdulillah. Yang kita bimbang sampai depan Allah tuan-tuan, nikmat amalan yang kita buat selama ini sampai depan Allah, Allah kata hang bohong. Habis dah. Baiklah. Ada kisah benar tuan-tuan yang menyebabkan sesuatu amalan yang habis hilang. Nabi sebut dalam satu hadis kata Nabi, innal hasana ya'kul hasanan kama ta'kulun narul hataba atau kama qala. Nabi sebut tuan-tuan, sesungguhnya hasad ataupun dengki. Hasad bahasa Arab lawannya dengki. Maksudnya cuma kita ni nak kemas bagi nampak garang tu, kita pun hasad dengki. Sama mana? Cuma kita gabung itu hasad dengki. Nabi sebut sesungguhnya dengki akan memakan yakul hasanah, akan memakan kebaikan yang kita buat. Karena takul narul hatamam, seolah-olah api makan kayu kering, dia makan habis. Kita buat kebaikan, kita sembahyang, kita berpuasa, kita umrah, kita sedekah, pergi haji dan sebagainya, amalan yang baik kita lakukan tuan-tuan. Tapi bila ada dengki dan mati, habis malam. Habis pun seolah-olah api makan kayu kering. Habis. Dengan orang story kayu kering, mengikut kaman kita, perkara ini cuma silap-silap dengan lori habis. Bekah nak makan, bekah. Mengatakan panas lah tuan, habis. Dan lah tak cukup membakar. Panas dulu. Sampai ada pepatah mengatakan bukan. Dulu pepatah sebut, aku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan tengah hari. Dulu lawah. Lalu dia sebut, aku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya panas memang. Dua ya.
Padahal panas sungguh, kamu tak ada cucu kakak boleh. Tiba-tiba bercucu, kayu kering ni tuan-tuan, sat dia makan. Kalau nak padam cepat-cepat. Tu pun habis dia makan minyak. Payah nak kawan. Kayu kering, lawan api. Menang api ya. Macam itulah nanti buat perumpamaan. Orang yang ada berdengki dalam hati ni, dia makan habis amalan kebaikan. Habis. Salah. Dengki masuk kalangan. Dengki dia bermaksud bila dia nampak ada nikmat orang yang dapat, dia bercita-cita supaya nikmat yang dapat ke orang lain. Mahu kawan sebelah dia cok pisang kan, nega cok pisang, cok badak kan, cok udang, nega cucuk kan, tapi bergerak Camry. Camry tu dan rumah kan, gabungan kambing dan diri. Kau hebat kan? Gabung kambing dan diri timbul Camry, bergerak Camry. Kita baca cikgu, baca sekian-sekian, kancil kan? Kita kata ayam lemah. Gimana ini dia bergerak Camry? Kita dengki. Bila kata dengki pula kan, dia bercita-cita nikmat dapatkan kalau dengar. Dan kita biar hilang bangsa ini baru dia pakai, berkemas kan? Dengki. Dia tengok orang tambah rumah, berbesar rumah, buat pagar lagi, buat atubat, nampak kemas rumah. Dia tengok dia kata ni, pohon ni kalau besar rumah kan, tak pencuri masuk petang. Pencuri kalau tengok rumah besar kan, biar pencuri masuk boleh makan. Dia bercita-cita supaya dia ni dah nikmat tu hilang. Masalah tinggi. Dia tengok jiran sebelah pakai gelang, pakai rantai, subang pula. Kawan sebelah dia rantai mah kilo, tangan dia rantai mah tak, gelang getah balu semak lah. Rantai mah tak ada. Dia tengok jiran sebelah rantai lembah, dia pun berdengki. Dia kata biar perempuan main cantik, biar kudu dengan jangan marah. Dengki sebab kawan sebelah boleh pakai rantai yang banyak, dia tak boleh pakai. Maka dia bercita-cita supaya nikmat aku boleh dapat hilang. Dan namanya dengki. Dia akan makan habis bagi kita habis. Habis pun sampai depan Allah tak ada apa. Sebab dengki. Tapi ingatlah, tapi kalau sekadar dia bukan dengki, dia tak ada tengok habis. Dia tengok orang bergerak Camry, dia bergerak Honda Accord. Dia tengok kawan sebelah bergerak pula Suprema, dia bergerak Pasar. Lawan. Dia tengok kawan sebelah bergerak Hinak, dia bergerak Perak. Dia tak ada bergeraklah bawang. Dia tak ada lawan. Dia tengok kawan sebelah tambah pagar, dia pun tambah. Dia tengok kawan sebelah beli almari, dia pun beli almari. Dia tengok kawan sebelah beli rantai mah, dia beli rantai mah. Hak ni bukan dengki, hak ni gila bagi. Dia tak boleh tengok orang lebih. Hak ni tak termasuk dalam golongan dengki dah. Hak dengki, dia berhajat, berhasrat supaya nikmat boleh dapatkan. Tapi maka tuan amalan yang kita buat banyak tak? Banyak. Tapi satu dua sebab kerana tak ikhlas, kerana berdengki kepada Allah, kepada manusia lain, menyebabkan sampai di depan Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan kebaikan yang kita buat hilang. Na'udzubillah. Nah, banyak benda tuan hak boleh menyebabkan amalan kita hilang. Kita nak semua benda yang kita buat ni terbaik, semata-mata kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala punya. Kita harap tuan kebaikan yang kita buat hak sikit ni sampai depan Allah, walaupun dia sikit, boleh jadi asbab untuk sampai syurga. Ya, aku buat kebaikan ya Allah, aku anjurkan program ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab ni aku masuk syurga. Jadi ya, aku tak mampu buat lebih dekat ni ya, boleh buat. Aku main mengaji ya Allah, bukan nak ambil banyak pun, bukanlah cakap boleh aku ambil ya, sudah. Bukan kerana pun mudah-mudahan benda ni lah yang jadi asbab untuk syurga. Sudah, semua benda kita buat syurga. Sebab apa tuan? Sebab syurga ni tempat yang kita sebut dah, tempat melonggokkan nikmat yang akan disediakan untuk orang hamba amalan. Orang hamba kebaikan dunia, tempat dia akan dapat rehat dalam syurga penuh dengan kenikmatan. Mungkin tuan dah faham dah nikmat banyak. Cuma antara kita sebut tuan, secara ringkas sebelum kita berhenti pada malam ni, nikmat yang banyak yang Allah sediakan syurga tuan, segala nikmat yang kita nak dalam dunia Allah bagi mereka. Ada pernah tuan orang nak
Orang berhajat kepada kediaman ataupun rumah dia nak rumah. Rumah sewa ke, beli ke, belakang dia. Jadi rumah. Nak. Sebab penting, payah nak pergi tengok di surau, nak duduk di masjid, payah nak ini, dia nak ada rumah. Bila nak rumah tuan-tuan, esok dalam syurga Allah sediakan mahligan istana yang indah untuk kamu. Dan rumah kan? Dan masuk dalam syurga tuan-tuan dapat rumah, bukan kat rumah, istana pun Allah bagi. Istana yang Allah bagi tuan-tuan ibu sekalian tak sama langsung di atas dunia ni. Tak. Jangan nampak dia atas dunia. Istana atas dunia dalam tengok Brunei. Pakak saja. Hebat kan? Hebat. Atas dunia tu tuan-tuan, walaupun istana yang hebat, jangan dengar sembang, kita sembang jamban ni. Nak kata hebat-hebat, mangkuk jamban ni, dia buat pada mah. Beli jongkong mah tu ukir buat mangkuk jamban. Kita nak berak tengok cadang. Mah. Apa? Pek ni dah, kita pakai pek kedah biasa. Tak, dia pakai pek buat pada berak. Lah, singking buat pada gangsa. Jamban. Ayak pek ni, kita ayak pek biasa. Tak, dia buka bukan guna ayak pek, keluar 7up. Karena kemas tak? Kira kemas lah jamban kan hebat. Nak kata hebat tuan, walaupun jamban kamu merah, tapi kalau makan kenduri petai 4 papan, balik berak busuk tu. Bus. Walaupun hebat dengan jamban kamu dan dunia di sana hebat dengan pun tetap busuk dunia. Tapi istana dalam syurga tuan, Allah sediakan istana, tidak disediakan jamban tak. Istana dalam syurga tak ada jamban. Sebab ahli syurga dia tak berak, tak kencing, tak kentut tak. Nak kentut wabah tu akan serai. Berak siap-siap pun dalam serai dia ni, esok dari syurga tak ada berak. Tak. Nikmat kan? Makan dia banyak, tak boleh berak. Minum banyak-banyak ni, tak boleh kencing. Lah ni, minum sebotol ni tuan-tuan. Nak banyak kali uang, 4 kali rupiah. Kencing. Nikmat dan surga tuan-tuan tak ada. Tak ada orang lagi. Apa kamu nak dapat? Orang atas dunia orang nak berpasang-pasangan. Laki nak perempuan laki. Semua berhajat. Pasti dah sampai budak dah 1 dan dah 2 panggil baby. Tuliskan surat ni hantar kat awak dia baby. Cikgu hampas tengok baby perempuan. Baru dah 2. Nak apa? Memang fitrah manusia ni nak kepada berpasang-pasangan. Dia tengok orang ni ada awet, dia pun nak agak. Betul? Atas dunia kamu nak, dalam syurga Allah sediakan setiap orang akan ada pasangannya. Tidak ada istilah bujang dalam syurga tak. Kamu yang belenggu kata awak ni, saya bujang, saya trauma, belenggu. Dalam syurga Allah bagi semua orang ada pasangan. Disebutkan tuan-tuan, lelaki diberikan hampir 70 orang bidadari. Begitu. Seorang lelaki dapat 70 bidadari. Hak dah. Campur dengan bini dia seorang 71. Kalau dia nikah 4, 74. Bidadari 70 orang yang Allah bagi bukan bidadari ni tuan-tuan, yang Allah bagi bukan muka macam orang dalam saja. Karena orang dalam saja segala cuma bidadari yang Allah bagi ni kulitnya putih melebar, matanya biru macam daya. Karena lebih kuat. Coba tak? Coba 70 orang milik kamu. Oh, nikmat tak? Nikmat. Benar. Nikmat tuan 70 orang hak segak-segak belaka untuk kita. Kalau kita 70 orang, dia tak kacau lah kita. Ada tuan yang salah. Kalau kita ada bini segak, bini cantik, orang ni kenal, salah tak? Salah. Ni tak, kita 70 orang, mereka 70 orang. Tak kacau lah kita. Di Mesir pula baru ni tuan, seorang isteri minta cerai pada suami dia. Sebab suami dia terlalu kacau, lebih kurang saya lah begitu. Minta cerai sebab suami dia terlalu segak, terlalu kacau. Dia kata orang kacau nak kat payah kan, minta cerai tak mau sebab biasa sangat. Dia orang kacau. Syurga tuan, walaupun cantik orang tak kacau sebab orang yang mendapat. Jujur tu, tak tahu kan pun. Bila dari hak apa pergi tukang hang lalu dan pagi malam tarik jari ibu gitu kuat tu
Hak kedua tugas hang goyang pergelangan kaki tu. Hak ketiga puji betih, hak keempat puji duduk, hak kelima puji paha, hak keenam puji ingat. Hak ketujuh puji bau, hak ke-8 puji pala. Hak ke-9 main rambut. Hak ke-10 menyambut. Kedua, hak ke-11 tugas kamu pegang buah anggur, lempak dalam belakang. Tu baru 11 orang atau 69 orang. Tak kan? Terpulang ke kita lah. Wah, nikmat lah nikmat. Orang lelaki berkenan dah dunia ni nak guna perempuan, nak ambil dulu. Ada orang perempuan tanya, kami dalam syurga dapat apa orang? Orang lelaki dapat perempuan 70 orang, kami dapat apa orang? Ibu dapat pinggan mangkuk dalam syurga. Dah anak ada dunia, pantang nak mangkuk keluar, anak ambil tu. Dia dah berahi, dia seronok dengan mangkuk ambil. Allah bagi semua benda yang seronok dalam syurga. Atas dunia tuan-tuan, kita berhajat kepada muda. Nak kepada muda. Orang lelaki pun nak muda, orang perempuan pun nak kepada muda. Sanggup berhabis RM1,000 bagi nampak muda. Muka kulit ni macam lilin. Tengok IC beranak tu 46. Tu orang. Tapi muka nampak muda. Walaupun dia tua, dia tetap berusaha nak nampak muda. Memang kita nak, kalau boleh. Maka syurga tuan-tuan, nikmat yang Allah berikan dalam syurga, orang perempuan Allah kekalkan umurnya 17 tahun, tak buah 17 tahun. 17 tahun, tengok budak SD. Contohnya, ibu-ibu bila masuk dalam syurga, ibu-ibu dihidupkan. Nah, kita orang perempuan ni, dia akan diubah umurnya kekal 17 tahun. Tak tambah, tak kurang, 17 tahun. Sebab apa? Sebab nak kira nampak muda selama-lamanya. Apa? Tak lalu balas putih, tak lalu nak balas bau, tak ada. Tengok mana? 17. Coba tak? Coba ya. Orang lelaki 17 semua ni. Orang perempuan 17 coba ya. Dia pandai dah hias, dia pandai dah bergaya dan sebagainya, umur 17 dah. Tak? Tak payah tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan minta gamak bini tuan-tuan masa umur dia 17. Lagi umur kita 60. Bini kita 57. Kita kata dia orang pembek nak tengok gambar awak tu lah. Dia pembek. Dia gambar kita nak lah. Gambar saya masa umur 17. Kita tengok gambar dia 17 tuan-tuan. Ni leleh dia orang. Lama ni suami. Tengok leleh ni. Bini kita pandai. Dia tunjuk gambar umur 17. Tengok leleh dia ubah. Akan tengok tak gambar terkini 57. Dia kata kena gambar tunjuk gambar 57. Ayat jawab naik, ayat mantap gambar. Benar ni dia berbina. Sebab mana bodoh dia. Kalau walaupun atas dunia kamu tengok itu, tapi itu sampai surga automatik berubah juga. Coba tak? Sikap. Orang lelaki disebut kekal 30 ataupun 33. Ambil 30. Sebab umur lelaki 30 ni tuan-tuan, umur yang paling matang, paling segak, paling bergaya, umur 30. Smart. Kalau saya umur 20 apa smart tak kira? Tambah 30 semua. Umur lelaki 30, umur yang paling gagah Allah bagi gagah. Kalau tuan-tuan ada hadap jangka 40-an 50-an, rewind balik masa umur 30 dulu. Tuan-tuan masa umur 30, tengok. Daripada Ipoh ni, bawa kereta berat sampai Johor, seorang. Tak berhenti mana, tembak pergi dua. Sebab gagah. Lah bersama Johor lah, daripada Parit Huntang, tembus pergi Perak, 16 kali berhenti. Itu tak dapat jalan. Rabun dengan slow dan sebagainya tak biar. Wah. Dulu masa umur 30, 100 meter 9 saat. 100 meter. Lagi 100 jam 9 saat. Hebat tak? Hebat masa umur 30. Lagi ni 70 lagi ni. Saya macam tiup-tiup tu dah lagi. Sampai ke sana tekan. Tengok 2 jam keluar. Hak itu masa umur kamu 30. Kamu lagi 9 saat. Tapi lah boleh tak boleh tak. Wah. Maka dalam syurga Allah bagi nikmat kekal 30. Tak tambah, tak kurang tak. Banyak nikmat tuan yang terakhir yang kita boleh sebut. Antara nikmat yang orang nak atas dunia ni, dia nak kepada budak ataupun anak.
Nah, abang bermain sonok, nikmat dari sonok kat kita tuan bila ada budak dalam rumah. Tolak. Kalau bagi sepasang suami isteri bila ada anak, bagi mak dan ayah cucu dia. Bila ada cucu ni sonok tak kau? Kita balik macam putih tuan, buka pintu, nah budak kecil umur 2 tahun senyuman tu tuan menghilangkan kepenatan kita ni semua hilang sebab tengok dia. Tapi kalau kita dalam keadaan tak penat, balik-balik tengok bini kita punya penat pun. Kan orang ni hebat ni. Betul-betul beda. Tapi kalau ada budak yang senyum tuan, hilang dia ni. Sebab nikmat. Orang tak nak sono. Semua melainkan orang yang otak tak waktu. Otak yang normal main dengan budak kalah. Buah dengan marah dengan pun main budak kalah. Jadi dia marah kat anak ni tuan, marah semua. Tapi bila anak tu lena tuan, tengok muka dia bagus. Muka baik semua, tak lena. Tak ada biar marah tu hilang bila tengok muka. Tu kata pula. Atas dunia ni tuan, kita nak kalau boleh nak pada budak. Mak ayah nak pada anak, tok dengan tuan minat pada cucu nak. Maka dalam surga kamu juga kalau kamu nak, kamu akan dapat nikmat surga. Nak dalam anak ni. Kamu nak main dengan budak, kamu akan dapat. Ada orang tanya, perlukah beranak dalam surga? Tak perlu. Tak perlu. Dia takut, boleh main budak. Betul, saya nak beranak lah. Marah. Tak perlu lah, makcik, tak perlu beranak. Dalam surga kalau nak, Allah bagi automatik umur anak. Kalau nak anak 2 tahun, Allah bagi 2 tahun. Tak sah-sah 2 tahun. Nak 2 bulan, ambil 2 bulan. 2 minggu bulan tu, bilang tak sah ni. Tak sah kan? Sebab kamu nak, bukan kamu nak belah. Nak buat mainnya. Hak tu ada lah tuan. Kita main sebab apa ni? Sebab dia semakin besar. Umur setahun, naik 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gagah habis. Tapi main umur 8 tahun, tak syok mainnya. Umur 4 tahun balik ke rumah, kita happy. Sebab boleh main dengan dia. Umur 8 tahun balik kita rumah tu, frame pecah, basuh pecah, ambil warna. Tak pernah syok. Maka umur hak kita syok ni ketika umur budak ni 1 hingga 4 lebih kurang. Maka nak anak ni tuan, dah dia haban nak ni. Syurga boleh dapat tak? Dapat. Ya. Nikmat. Kalau tambah tu dengan tuan, kalau ada cucu balik ke rumah, benda hak paling happy bagi dia. Dia ada cucu. Dia kalah tak ada orang. Saya pernah sebut dah tuan, dulu saya waktu kecil umur saya 4 tahun lebih kurang, pernah saya minum satu gelas dalam gelas kaca tuan, minum depan pok. Tiba-tiba terlepas cawan pecah. Bila lepas depan pok dia tuan, pok saya tengok cawan dia pecah. Dia pun nampak memang merah. Marah sebab pecah belah. Tiba-tiba kalau semua bulan, anak nakal saya ni umur 4 tahun baru ni, sama juga bagi pecah belah pok. Tapi masa ni jadi tuan pangkat ni jadi tuan. Cucu lepas cawan pada. Saya tengok tu tuan, saya kata tu buah kita nampak. Kalau anak kita nampak, dekat kadang-kadang tak nampak. Macam kita mengharapkan budak kita nampak. Sebab panggil kita tuan, kalau kita kena biar orang nampak. Mana ada guna orang. Dua harap ni tiba-tiba tuan, hak kata tuan bila cucu pergi lepas pecah gelas ni, dia tak nampak langsung, dukung main tak selah, panggil orang yang sebuah main cucu, lawat cek bagi pecah. Hak anak dia pun nampak, hak cucu dia pun dia kalah minat pada budak. Balik surau ni, habis kuliah ni, cucu nak bawa kantuk dengan tuan. Tuan masuk rumah, tutup itu tak perasan cucu jawab. Tuan pun jalan di belakang, cucu di belakang loleh ke itu. Okey tu kalau kali belakang tengok cucu dulu gelak. Meringkuk dah sebab tengok tuan dah loleh ke ini. Tuan bila tengok cucu gelak, tuan pun angkat kaki balik, bergelak sama dengan cucu dia. Harap tak mahu. Sebab cucu. Tapi ibu anak lah kat rumah. Tok ayah ni balik cucu pintu, nak balik, anak nak lawak dengan pak. Pak kali dia belakang, dia leleh ngomong, kaki pak leleh. Boleh apa ni? Pak ni kali dia tengok muka anak, malam tu juga ke bumi dekat rumah. Ke bumi malam buka. Sebab
Tapi menunjukkanlah adanya kita berhajat kepada budak, sonok dengan anak dan sebagainya, maka nikmat dalam surga Allah akan berikan apa kamu nak. Kalau nak umur 2 bulan, Allah bagi 2 bulan. Tak pula. Bukan tak pula nak main. Tak boleh yang umur 2 bulan nak betul nak ambil betul mak. Betul ya. Nak serupa dengan nikmat berbagai-bagai disediakan untuk orang dalam surga Allah. Cuma kita bimbang tuan-tuan, amalan kita buat memang tak cukup. Amalan yang kita lakukan sekarang memang tak cukup untuk tempah tiket ke surga Allah. Nah, apatah lagi tuan-tuan, dah tak cukup sampai depan Allah, amalan juga dirijek Allah tak terima. Na'udzubillah. Maka tuan-tuan, dah amalan kita korang, maka mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima amalan yang kita buat ini tuan-tuan, sekurang-kurangnya boleh menyebabkan kita terselamat dan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, apa yang kita bincang pada malam ini kesimpulan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan, amalan kebaikan yang kita buat sampai depan Allah, Allah terima dengan kebaikan yang kita buat sebelumnya, Allah terima dengan berikan ganjaran simpan ataupun lebih baik dan apa yang kita lakukan. InsyaAllah bimbang sampai depan Allah, amalan yang kita lakukan selama ini sampai ada apa bahasa letih, bahasa menyesal sebenarnya. Kalau dah dunia ni pun menyesal dekat tentang tingkat rumah kita tingkat 99, kita naik dah tangga sampai 98 tingkat letih hari. Sampai pada tanggal 98 baru terlihat kunci rumah 3 letak. Tak tahu dia baju tu ya. Menyesal tak kau ni sampai dah atas tinggal kunci bawah. Menyesal tak? Menyesal. Dunia boleh. Tapi akhirat tuan sampai depan Allah, kalau Allah tidak tak pakai, tak tahu dia. Tak ada. Seorang budak namanya Usuk. Nenek dia pegang Usuk ni tuan sampai dia sembah, hantar Usuk ni nak balik satu tempat nak. Lalu dia nak tuan dah mula bergerak. Budak ni Usuk ni tuan budak dia berjalan pikat driver bah, dia kena kat pemandu bah, pakcik sakit sampai gua usah bagi tahu abang cik driver bah guna apa lagi cik abang guna bagi gua usah. Jadi tu di Kelantan duduk 10 minit dengan budak pakcik sampai ke gua usah. Pakcik kita baru jalan baru 2 orang agak lupa lagi cik bang tak bang duduk 10 minit dengan budak pakcik sampai dah kok pasal lama budak. Pakcik dia tak sampai lagi sakit pakcik abang sampai macam mana? Duduk sahabat main pula pakcik takkan dah sampai tu. Pakcik dia dah ambil duduk tak tahu pun nampak mana. Kacau orang paling tak tahu duduk sangat. Sakit kalau sampai pakcik abang mula kena marah. Budak ni dah kena marah. Dia pun balik duduk tempat dia sengat-sengat sampai kelena tidur. Bila tidur orang dalam bah rasa lega, dah kelena tak kacau orang. Jalan tiba-tiba dan terkali bah tersebut lepas gongsang sampai kota baru. Bila sampai kota baru ternyata lah budak tadi tak bangun. Dia tanya gongsang lepas. Kesian pula tengok kau ni. Duk tanya saya tak gongsang tengok lepas. Maka dari babah bertanya penumpang ni macam mana ni dapat guna ni. Penumpang ni kata kesian kat budak ni tak apa kami setuju patah balik dia nak pula ni gongsang. Patah balik. Patah balik bah ni sampai gongsang gerak budak ni. Adik sampai dah gongsang bangun kan. Budak bangun dah sampai dah. Alhamdulillah sampai dah. Tak apa. Tak tahu dah. Tak tahu dah. Umur saya pun dah apa. Budak ni umur saya pun dah apa. Habis tu awak adik duduk tengah gongsang. Taklah budak ni kata taklah untuk saya besar kalau sampai gongsang makan si lemak ni dia kasi. Nak makan pasti dah macam mak. Buat ni jadah kan tak apa buat. Rasa besar lah. Misal dah sampai kota baru, patah balik dah. Bukan usah, nak pergi balik. Bukan jumpa pun. Cuma nak sesuai dah dunia teman. Misal rasa letih lah dengan kerjaan kita buat. Tak buat sampai ke akhirat, amalan kita buat habis tak pakai lagi.
Maka tuan minta doa kepada Allah, mudah-mudahan amalan kebaikan yang kita buat sekarang tuan Allah terima, walaupun tak semua, tapi jangan Allah tolak semua. Mudah-mudahan ada amalan kebaikan yang kita buat itu dan Allah terima. Karena buat kebaikan kita dengan Allah, kebaikan kita dengan ibu dan ayah, kebaikan kita dengan sahabat dan sebagainya. Dan kita juga tuan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kejahatan yang kita buat kepada orang maafkan. Dan nak orang maafkan kejahatan kita yang kita buat kepada Tuhan, kita kena maafkan kejahatan yang orang buat kepada kita. Aku maafkan segala kejahatan yang orang pernah buat, mudah-mudahan orang pun maafkan apa yang pernah buat kepada kita. Mudah-mudahan Tuhan sampai depan Allah esok kita tidak ada masalah untuk kita melihat amalan kebaikan yang kita buat, insya-Allah. Jadi sudah cukup dan sekarang pada malam ini 9.45. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan kita pada malam ini. Kalau ada salah dan silap, kesalahan bahasa, cakap sebagainya, itu adalah kelemahan yang datang daripada seseorang. Kalau ada perkataan yang kurang enak didengar, itu adalah kelemahan yang datang daripada seseorang. Jadi tuan, insya-Allah ada masa lapang berpanjang. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kalau tak jumpa di atas dunia, kita jumpa pula di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tuan, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, kita datang pada malam ini ada satu matlamat untuk meraih keridhaan daripada Allah. Kita datang dengan sama-sama kita berukhuwah bersama-sama tuan. Mudah-mudahan persaudaraan yang kita lakukan pada malam ini mendapat ganjaran juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Insya-Allah tuan, jumpa lagi pada masa akan datang. Qul hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد